Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan semua satu Malaysia, seluruh Malaysia. Mudah-mudahan sihat sejahtera walafiat hendaknya. Hari ini hari Jumaat, hari yang bahagia penuh barakat. Mudah-mudahan kita perbanyakkan doa dan selawat kita ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan hari ini tuan-tuan dan puan-puan, kita bersiaran secara langsung dari Stadium Indra Mulia Ipoh Perak. Sempena Minggu Saham Amanah Malaysia untuk tahun 2011 pada tahun ini. Jadi tuan dan puan-puan, saya mengalu-alukan kedatangan tuan puan ke stadium pada petang ini dan juga di rumah di mana saja menonton Al-Kuliah secara langsung. Dan tuan dan puan-puan, hari ini Al-Kuliah ditaja oleh Permodalan Nasional Berhad PNB dengan kerjasama Takaful Ikhlas. Jadi tuan puan-puan dirahmati Allah, duduklah kita depan TV lebih kurang 1 jam pada petang ini untuk sama-sama kita bincangkan persoalan cukup menarik, iaitu yang berkenaan dengan ibu. Bukan ibu tunggal, ya, tetapi ibu duit. Macam mana duit kita tu kita nak buat ibu biar dia beranak. Kan ibu kan dia beranak. Kalau kita bapak duit tuan-tuan, dia tak beranak. Bapak memang tak beranak. Kalau ibu duit dia beranak. Mungkin ada 11 orang anak ataupun 20 orang anak. Jadi tuan perempuan yang dirahmati Allah, kunjungilah ke kata apa, di stadium ini Minggu Saham Amanah Malaysia daripada 20 April sampai 26 April insya-Allah. Hari ini hari ketiga dan kita bincang ibu duit pada petang ini. Macam mana nak perhebatkan, nak bertambahkan duit kita biar banyak. Saya bukanlah pakarnya perempuan. Kita telah undang 2 orang tokoh yang ke depan dalam bidang muamalat, dalam bidang keuangan di Malaysia ini. Siapakah mereka? Saya perkenalkan di sebelah kanan saya yang berbaju hijau ini, tak lain tak bukan Ustaz Wan Jamizan Wan Deraman, iaitu Naib Presiden Jabatan Pemantauan Syariah Takaful Ikhlas. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kehijauan Ustaz. Hari ini hari bumi Ustaz. Kita nak mengekalkan the green, kehijauan bumi. Alhamdulillah Ustaz. Dan Ustaz ni kita kenali Ustaz J, Ustaz Wan J. Di sebelah kanan Ustaz yang bahagia Profesor Madya Dr. Muhammad Akram Laldin, Pengarah Eksekutif ISRA. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Terima kasih. Hari ini kita bincang Prof tentang ibu duit. InsyaAllah. Bukan ibu tunggal ya. Ibu duit. Jadi balik ke Ustaz Wan Jamizan. Di hadapan sini ramai Ustaz ya. Ibu-ibu ramai. Mana bapaknya? Saya tak tahulah, bapak tinggal di rumah jaga anak. Orang Ipoh macam tu, dia baik. Bapak yang memang misali. Ustaz nak tanya Ustaz. Dalam surah Yusuf ada diceritakan supaya kita ni bersiap sedia waktu senang sebelum datang waktu susah. Ibarat orang kata, sediakan payung sebelum hujan, sediakan gas sebelum masak. Apa komen Ustaz? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bagi Ustaz Fauzi, sahabat panel saya yang bahagia Dr. Akram Laldin, yang juga merupakan mentor bagi kami dalam dunia keuangan Islam. Seterusnya hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pertamanya bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada petang ini dapat kita membicarakan satu tajuk yang nampaknya menarik. Itu ibu duit. Ya, orang tak cakap bapa duit. Bila sebut ibu sudah pasti merujuk kepada sesuatu persoalan, satu perkara yang cukup hebat. Sebab bila sebut ibu saja, tidak ada, sehingga ada perumpamaan yang mengatakan tangan yang menggoyang, menghayung buayang tu boleh menggoyang dunia Ustaz. Tak ada tangan bapa, tangan ibu. Maknanya persoalan perbincangan kita pada petang ini, persoalan cukup hebat. Berbalik kepada persoalan yang ditanya oleh saudara pengurusi tadi. Dalam surah Yusuf ini ataupun cerita mengenai Nabi Yusuf alaihissalam, kita boleh lihat bagaimana yang telah dirakamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Laqad kana fi Yusuf wa ikhwatihi ayatul lisailin. Dan bagi kamu pada Nabi Yusuf dan saudara-saudaranya pengajaran yang cukup hebat bagi mereka yang menginginkan pengajaran. Kalau kita lihat kepada surah Yusuf ini, kenapa Allah Subhanahu Wa Taala merakamkan satu surah yang menceritakan tentang kisah Nabi Yusuf alaihissalam? Biasanya Al-Quranul Karim bila disebut suatu surah dan dinamakan satu surah itu dengan nama-nama tertentu, sudah pasti di dalamnya mengandungi pengajaran, mengandungi ibrah yang sangat besar. Dan berbalik kepada ayat yang saya bacakan tadi, bagi dalam surah Yusuf ini dan
Nabi Yusuf sendiri dan saudara-saudaranya memberi pengajaran yang besar kepada kita. Kalau kita lihat apakah yang istimewanya yang ada pada Nabi Yusuf alaihissalam ini. Kita lihat salah satunya. Qala ja'alni ala khazainil ardi inni hafizun alim. Jadikanlah aku ini pengurus kepada pembendaharaan hasil bumi Mesir kerana sesungguhnya aku ini adalah sebaik-baik hafizun, sebaik-baik penjaga, alimun dan juga sangat mengetahui. Kalau kita lihat dua sifat ini, sifat yang cukup hebat. Hafizun ini kalau kita boleh lihat merujuk kepada syariatullah, iaitu seorang yang memiliki sifat yang sangat teliti, amanah, bertanggungjawab. Manakala alim pula merujuk kepada sunnatullah, iaitu memiliki ilmu dan kemahiran. Untuk jadi hebat nak pegang pembendaharaan negara Mesir, perlu ada sifat sebagaimana sifat Nabi Yusuf alaihissalam, iaitu memiliki syariatullah dan juga sunnatullah, mempunyai tahap keimanan yang mantap terhadap Allah, di samping itu mempunyai kemahiran dan kepakaran yang hebat, baru boleh pegang satu jawatan yang hebat di dalam sebuah negara. Di samping itu kalau kita lihat sifat-sifat yang lain, sebelum saya masuk kepada persoalan yang dikemukakan oleh saudara pengurusi tadi, kita lihat juga Nabi Yusuf dalam ayat yang saya baca tadi meminta jawatan. Ini bukan persoalan Nabi Yusuf hendakkan jawatan itu, tapi menunjukkan bahawa Nabi Yusuf alaihissalam ini passion terhadap pekerjaannya. Sebab apa? Nabi Yusuf telah mengetahui bahawa negara Mesir akan mengalami kemarau, akan mengalami kesusahan. Sudah tahu susah yang bakal dihadapi, maka Nabi Yusuf tidak akan minta jawatan kalau tidak kerana inginkan pengorbanan. Kalau tidak sifat pengorbanan yang sangat tinggi yang ada pada diri Nabi Yusuf alaihissalam. Berbalik kepada persoalan yang dikemukakan oleh saudara pengurusi tadi. Apakah pengajaran yang kita boleh ambil? Kalau kita boleh lihat daripada ayat 43 surah Yusuf hingga ayat ke-49, ayat ini ayat famous, popular, sering kali dirujuk oleh dalam dunia keuangan Islam, sehingga ada teori yang merujuk kepada ayat ini, teori ekonomi berdasarkan Nabi Yusuf alaihissalam. Ya, orang pengurusan keuangan merujuk juga ayat-ayat ini dalam yang berkaitan dengan pengurusan keuangan. Jadi apakah pengajaran yang terkandung ataupun cerita yang terkandung di dalam daripada surah ayat 43 hingga 49 dalam surah Yusuf ini? Sebenarnya Nabi Yusuf telah diajukan mimpi Raja Mesir pada masa itu. Pelik mimpi Raja Mesir ni tuan-tuan. Ya, di mana Raja Mesir bermimpi 7 ekor lembu kurus memakan 7 ekor lembu gemuk. Kan? Kalau lembu gemuk makan lembu kurus itu mungkin tidak pelik sangat. Tetapi ini lembu kurus makan lembu gemuk. Ya, itu persoalan. Mimpi yang dikemukakan kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Dan Nabi Yusuf alaihissalam ini digunakan mukjizat oleh Allah Ta'ala, mampu mentadbir dan mentafsir mimpi. Dan bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam telah mengemukakan suatu penyelesaian ataupun jawapan kepada mimpi Raja Mesir tersebut. Antaranya negara Mesir ini akan mengalami 7 tahun subur dan 7 tahun kemarau. Dan bagaimanakah langkah penyelesaian yang telah dikemukakan, bukan sekadar mentafsir mentadbir mimpi, tetapi Nabi Yusuf alaihissalam juga telah mengemukakan jalan penyelesaian bagaimana nak menghadapi kemelut yang bakal dihadapi oleh negara Mesir. Caranya dicerita secara detail daripada ayat 43 hingga 49. Yang mana Nabi Yusuf telah mengemukakan mana kena tanam masa 7 tahun yang pertama itu, tanam dan simpan sedikit untuk bekalan pada 7 tahun yang kedua, iaitu pada musim kemarau itu. Jadi kalau kita boleh ambil pengajaran, saya singkatkan cerita, pendekkan cerita, pengajaran yang kita boleh ambil yang pertama ialah perlu ada perancangan. Ya, perlu ada perancangan dalam hidup kita, walaupun tidaklah barangkali perlu perancangan yang detail, tetapi kena ada perancangan. Kalau kita lihat orang-orang tua kita dahulu, mereka juga ada perancangan untuk hari tua mereka, untuk anak-anak dan zuriat yang bakal mereka tinggalkan. Orang-orang tua dulu mereka merancang barangkali tinggalkan kerbau, lembu, kambing, ustaz. Ya, mungkin tinggalkan tanah yang luas. Tapi hari ini objektifnya matlamatnya sama. Matlamatnya untuk memastikan mereka boleh hidup dengan selesa pada hari tua. Dan kalaulah mereka dijemput ataupun dipanggil terlebih dahulu oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mereka boleh meninggalkan satu bekalan yang cukup kepada anak dan zuriat mereka. Dan begitu, tapi dalam konteks hari ini, cara perancangan khususnya yang berkaitan dengan keuangan barangkali berbeza dan sudah pasti berbeza. Matlamatnya sama, iaitu untuk bekalan hari tua
dan juga untuk ditinggalkan kepada zuriat dan anak-anak yang bakal ditinggalkan sekiranya ketua keluarga ataupun siapa saja ditimpa musibah sebelum dapat meneruskan kehidupan seterusnya. Dan yang kedua yang saya boleh sebut, pengajaran yang boleh ambil daripada ayat tadi ialah soal menabung. Ya, menabung ini kena menabung semasa ada. Jangan menabung semasa sudah tidak ada. Sebab itulah pepatah pun ada menyebut bahawa beringat sebelum kena dan berjimat sebelum habis. Jangan dah habis baru tepuk dahi, alah ruginya tidak menabung. Jadi Nabi Yusuf telah tunjukkan bagaimana hebat, hikmah, betapa besarnya peranan atau fungsi menabung ini, di mana negara Mesir bukan sekadar mampu untuk menampung rakyatnya, tetapi dapat memberi bantuan kepada negara sekitar yang boleh memberi bantuan kepada negara-negara yang sekitar yang ada pada masa itu. Dan yang ketiga adalah soal kembangkan harta, soal pelaburan, ya, soal pelaburan. Mana harta yang ada, Islam minta kita kembangkan, tidak boleh bekukan ustaz. Sebab harta ini perlu dimanfaatkan. Dan harta yang berkat ialah harta yang memberi manfaat bukan sekadar pada pemiliknya tetapi kepada masyarakat secara yang besarnya. Dan yang seterusnya yang saya boleh sebut ialah kenapa kita perlu buat semua ini. Kalau kita lihat kepada kisah Nabi Yusuf alaihissalam tadi, sebabnya malang tidak berbau. Malang tidak berbau, sebab itu kita perlu buat menabung, kena berjimat sebelum habis, kena merancang supaya kita dapat menjalani kehidupan kita bahagia di dunia ustaz dan juga bahagia di akhirat. Wallahu a'lam. Terima kasih ustaz. Sebenarnya Minggu Sah Amanah Malaysia ni dah ada, kalau betul-betul lah tuan-tuan kaji ya. Minggu Sah Amanah dah ada sejak zaman Nabi Yusuf lagi. Cuma tak dielankan saja. Tapi dalam Quran dah ada dah. Erti ada 3 benda ustaz saya nampak. Yang pertama ialah berjimat cermat waktu senang. Kemudian ada tabungan untuk waktu susah dan ada pelaburan. Ada 3 benda saya nampak ya. Satu, jimat cermat. Yang kedua, menabung. Yang tiga, pelaburan. Yang pelaburan tu kadang-kadang tersorok tak nampak. Iaitu Nabi Yusuf, dia kata apa? Tinggalkan sikit untuk buat benih pada hari musim yang subuh balik tu. Tuan perempuan. Jadi kita ada 3 benda. Ingat ya, jimat cermat, menabung dan melabur. Cuma tanya Prof. Balik dah Prof kita pula. Apa beza Prof? Kita simpan duit bawah bantal. Orang Ipoh buat lagi ke? Simpan bawah bantal. Yang kedua, kita simpan duit dalam bank. Yang ketiga, kita beli saham untuk pelaburan. Apa beza 3 ni? Mudah-mudahan semua dapat penjelasan yang mantap dari Prof. Silakan. Ya, terima kasih Ustaz Fauzi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berbahagia Ustaz Wan Jamizan, Dev kehormat, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Alhamdulillah, pertamanya kita mengucapkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala dapat kita bertemu pada petang yang mulia ini dalam Minggu Amanah Saham. Dan saya kira tajuk yang kita bincangkan pada petang ini berkaitan dengan ibu duit tu memang tepatlah dengan kita kata apa yang diwar-warkan di dalam Minggu Amanah Saham, iaitu berkaitan dengan bagaimana untuk kita nak mengembangkan harta, bagaimana kita nak mengembangkan duit, bagaimana kita nak mengembangkan amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita, tuan-tuan dan puan-puan. Kalau kita lihat di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala memang menjelaskan bahawa manusia ni salah satu daripada perkara yang mereka sukai, yang mereka cintai, yang mereka hub ataupun dalam bahasa Arab tu dipanggil hub, ialah harta lah ataupun duit kita kata. Dan kita lihat apabila Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan dalam Al-Quran, firman Allah Subhanahu Wa Taala, zuyyana lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya. Maksud dia kurang lebih kita kata salah satu daripada komponen yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran, bahawa manusia ini memang dia suka, dia cintakan kepada harta. Tidak salah tuan-tuan dan puan-puan untuk kita cinta kepada harta, tidak salah untuk kita nak berkumpul duit, tidak salah untuk kita nak mengembangkan duit yang ada pada kita, tapi cara untuk kita mengembangkan duit itu mestilah mengikut apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan alhamdulillah, kita lihat di dalam negara kita sekarang ni Ustaz Fauzi ya, kita mempunyai banyak institusi kewangan Islam, kita mempunyai banyak tempat-tempat yang boleh kita laburkan wang kita, yang boleh kita kembangkan wang kita, dan alhamdulillah ini satu nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Kalau kita tengok banyak juga kita negara Islam yang lain
yang tidak mempunyai institusi keuangan Islam, yang tidak mempunyai tempat kita kata untuk umat Islam melabur duit mereka. Salah satu contoh lah saya nak bagi. Beberapa bulan yang lepas saya bercakap dengan gubernur daripada Bank Syria. Ini sebut duit bawah bantal lah ni. Gubernur bank pusat di Syria, dia mengatakan bahawa Syria baru saja memperkenalkan keuangan Islam kurang lebih tahun lepas. Dia memberitahu kepada saya bahawa apabila mereka memperkenalkan keuangan Islam, tiba-tiba je bukan main banyak lagi duit yang masuk di dalam sistem keuangan negara. Mana tu jadi mereka pun rasa heran, mana pergi duit-duit ni sebelum daripada sistem keuangan Islam itu diperkenalkan. Bila selidik-selidik tengok memang je kita kata orang simpan dalam bawah bantal lah. Makna tu mereka tidak meletakkan wang mereka ataupun tidak melabur wang mereka di dalam sistem keuangan yang ada. Baik, balik kepada soalan yang dikemukakan oleh Ustaz Wan tadi, Ustaz Fauzi tadi, berkaitan dengan apa bezanya. Yang pertama, kalau kita tengok dalam Al-Quran sendiri, Allah sebut walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillahi fabashshirhum bi'adzabin alim. Makna tu di dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala melarang kita daripada menyimpan ataupun membekukan harta kita. Itu dilarang. Makna tu mereka-mereka yang membekukan harta mereka, maka di akhir tu Allah kata fabashshirhum bi'adzabin alim, maka hendaklah kamu beritahu kepada mereka berkaitan dengan azab yang pedih yang disediakan oleh Allah Ta'ala. Kenapa tuan-tuan dan puan-puan kita tidak dibolehkan untuk membekukan harta? Sebabnya sekiranya kita membekukan harta, itu menunjukkan bahawa kita ini hanya mementingkan diri kita sendiri dan tidak mementingkan masyarakat di sekeliling kita. Bila kita simpan duit di bawah bantal, kita seorang je boleh guna. Tetapi kalau wang yang kita ada, yang diberikan oleh Allah, amanah daripada Allah itu, kita simpan ataupun kita laburkan, maka bukan kita sahaja mendapat manfaatnya, tetapi manfaat itu akan juga disalurkan kepada sektor yang lebih luas di dalam ekonomi. Contohnya kita kata apabila kita meletak duit di dalam bank, nanti Ana akan jelaskan berkaitan dengan apa beza kita letak duit di dalam bank dan juga kita meletakkan duit di dalam amanah saham. Jadi yang pertama tadi, simpan duit bawah bantal memang sesuatu yang bukan nak kata haram, tetapi tidak digalakkan di dalam Islam. Makna tu kita nak simpan setakat 100, 200 untuk kita nak pakai, itu tak ada masalah lah. Kita boleh simpan. Tetapi kalau ada duit beribu-ribu kita kata nak simpan bawah bantal, maka itu dilarang di dalam Islam. Baik, yang kedua berkaitan dengan menyimpan duit di dalam bank. Bila kita menyimpan duit di dalam bank, dan alhamdulillah kita kata di negara kita sekarang ini ada kurang lebih 20 institusi keuangan Islam yang memberikan khidmat perbankan ataupun khidmat keuangan Islam, dan kita juga ada institusi-institusi yang memberikan khidmat untuk kita melabur di dalam unit-unit amanah, dan juga kita kata di samping itu kita mempunyai institusi takaful juga di dalam negara kita. Jadi apabila kita meletakkan wang kita di dalam bank, sememangnya kita kata wang kita selamatlah. Berbandingnya kalau kita letak bawah bantal tu, Allahu alam selamat ke tak selamat. Khususnya kadang-kadang kita kata dalam masyarakat kita berlakunya kita kata perompakan dan sebagainya, mungkin tidak selamat kita kata. Tapi bila kita letak di dalam bank, satunya kita kata wang kita akan selamat. Baik. Dan di samping itu kita kata wang kita itu akan digunakan oleh bank untuk dilaburkan di dalam sektor-sektor yang tertentu kita kata, yang mana itu insya-Allah akan memberikan pulangan. Maknanya bolehlah. Kita tak salah simpan dalam bank ya. Berbeza dengan simpan bawah bantal tadi, lebih baik simpan dalam bank. Okey doktor, sebelum kita pergi ke pelaburan, apa kata kalau kita berehat seketika, kita jumpa lagi selepas ini insya-Allah. خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم
Alhamdulillah. Terima kasih kepada anda semua yang setia dengan Al-Kuliah secara langsung pada petang ini tentang kita bercakap tentang Minggu Sam Amanah Malaysia yang kita adakan di Stadium Indra Mulia Ipoh Perak, anjuran PNB Permodalan Nasional Berhad dengan kerjasama Takaful Ikhlas. Tajuk kita Ibu Duit. Dan saya lihat dalam stadium pada petang ini ramai ibu-ibu yang datang kan sebab nak cari duit. Sebab tu Ibu Duit. 90-10 ibu dah yang memenuhi dewan ini. Alhamdulillah, tahniahlah kepada orang Perak dan rakyat Malaysia sebab orang wanita di ke depan untuk memperbanyakkan duit sebenarnya. Bukan nak habis duit Jadi tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, kita tak ceria kalau tak ambil peluang beri kepada mereka yang datang ni untuk tanya soalan. Silakan kalau ada. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang saya hormati ahli panel Al-Kuliah, saya Ramli bin Putih yang datang dari Jitera, Kedah, Darul Aman. Untuk Minggu Saham Amanah Malaysia. Ya. Jadi saya nak ajukan satu soalan, Ustaz. Ya, sila. Topik kita dalam perbincangan petang ini adalah berkaitan pelaburan. Adakah selain daripada pelaburan ini ada kaedah lain dalam perancangan kewangan berasaskan Islam, Ustaz? Terima kasih. Okey, jauh dari Kedah datang sampai ke Perak semata-mata Minggu Saham Amanah Malaysia. Minta Ustaz Wan turun jawab, komen sikit Ustaz, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Cik Ramli. Selain daripada pelaburan, kaedah pengurusan harta ataupun kewangan Islam yang ada ialah yang pertama, kalau yang berkaitan dengan perlindungan harta, perlindungan diri, sudah pasti adalah melalui kaedah takaful. Ya, kaedah takaful. Dan yang seterusnya, kalau yang berkaitan dengan penyucian harta, ya, kaedah yang boleh diguna ialah menerusi zakat. Di samping itu, kaedah lain lagi ialah soal kalau kita nak tengok dari sudut pengagihan ataupun pengagihan harta. Itu kaedahnya sama ada itu menerusi kaedah faraid ataupun pusaka, ya, pusaka. Jadi ini di antara kaedah-kaedah yang boleh digunakan oleh masyarakat kita untuk menguruskan hartanya. Dan pelaburan itu adalah sebahagian daripada kaedah perancangan ataupun pengurusan keuangan dalam Islam. Dan yang saya nak tekankan di sini ialah dari sudut pengurusan dari sudut perlindungan, iaitu yang berkaitan dengan takaful. Sama ada harta ataupun diri, itu adalah sangat penting kerana harta perlu dilindungi, diri juga perlu dilindungi, Ustaz. Secara ringkas, wallahu alam. Okey, terima kasih. Ada 3 Ustaz ya. Yang pertama ialah menyimpan di takaful, dan ada pelaburan di takaful, dan ada pelindungan di takaful. Jumpa Ustaz Wan Mizan di booth takaful ikhlas, insya-Allah lepas ini ya, Pak Cik. Okey, kita ambil lagi soalan kedua, silakan kalau ada. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nama saya Nur Alia binti Muhammad Hashim dari Ipoh. Saya. Sebentar tadi Ustaz ada menerangkan mengenai konsep pelaburan berdasarkan Islam dan didapati program-program seperti ini telah banyak dianjurkan oleh pihak-pihak yang berkenaan. Namun mengapa masih ada masyarakat kita, terutamanya orang-orang Islam, masih terlibat dengan pelaburan yang tidak berlandaskan syariah? Terima kasih. Okey, terima kasih yang bertanya ni, puan bertanya. Betul juga Prof ya. Ada lagi yang pergi di konvensional ataupun yang tidak Islam ni. Apa sebab dia? Silakan. Jadi, terima kasih kepada puan yang bertanya. Sememangnya kita kata kalau kita lihat secara umum lah, memang ramai lagi kita kata di kalangan umat Islam yang masih lagi kita kata tidak berurusan kita kata dengan institusi keuangan Islam. Pada pandangan saya, Allahu alam, salah satu daripada faktornya ialah kerana ketidakfahaman mereka terhadap tuntutan yang ada di dalam Al-Quran itu sendiri. Jelas kita kata dalam Al-Quran apabila Allah Subhanahu Wa Taala berfirman wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba, mana tu jual beli dibolehkan dan riba diharamkan, maka itu adalah amat jelas sekali kita kata. Jadi dengan sebab itu kita kata kita dituntut, itu menjadi sebahagian daripada syariah kita. Kita dituntut oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita berurusan dengan institusi keuangan Islam. Dan dalam negara kita sekarang ni alhamdulillah, kalau nak bercakap tentang nak simpan duit di bank pun ada, kalau nak cakap tentang
mereka yang mempunyai duit yang lebih lagi sikit, kita kata nak melabur di dalam amanah saham pun alhamdulillah banyak ada kita kata yang Islamik. Bila sebut yang lebih lagi pun orang yang ada duit lebih, ada sukuk, apa yang dikatakan sebagai sukuk, itu pun boleh dilaburkan. Jadi saya ingin nak menyerulah kepada semua bahawa kita sama-sama war-warkanlah, sama-sama umat Islam bahawa melabur ataupun kita kata berurusan dengan keuangan Islam itu adalah sebagai satu kewajipan di dalam Islam. Satu kewajipan dan satu ibadah. So kena panjang-panjang pada yang tak hadir pada petang ini. Okey, kita ambil lagi soalan yang seterusnya, silakan orang Ipoh. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sayuti Muhammad Yusof dari Kampung Manjoy, Ipoh. Soalan saya Ustaz, sebelum ini saya pernah melabur di tempat yang haram. Mengisafi perbuatan tersebut, saya kini ingin bertaubat. Persoalannya, adakah hasil pelaburan saya sebelum ini boleh saya gunakan untuk kerja-kerja kebajikan seperti menyumbang untuk pembinaan masjid, surau atau menderma kepada mana-mana rumah anak yatim? Sekian. Wallahu alam. Okey, terima kasih. Ini orang yang dah insaf. Ada dua saya nampak, Prof. Saya nampak ada dua lah. Yang pertama ialah dia stopkan pelaburan di tempat yang tidak Islam. Betul. Tapi kadang-kadang tak orang kata apa, dulu banyak, bila stop tu sikit dapat. Apakah sikit tu hak dia? Yang kedua, kalau banyak lebih pula ada modal dia, apa nak guna dengan lebihan dan modal yang dilaburkan sebelum ini? Silakan, Prof. Baik, dia bila kita berurusan dengan institusi ataupun dalam pelaburan yang tidak syar'i ini, bahagian yang kita dapat tu ada dua lah. Bukan bahagian yang kita dapat. Mana tu satu bahagian itu apa yang kita katakan sebagai modal. Mana tu kalau contoh kita laburkan 1,000. Itu modal kita. Kemudian kita akan mendapat keuntungan. Katalah labur 1,000 dapat untung RM30 lah contoh, ataupun RM50. Sebagai contoh kita kata. Taib. Kalau yang pertama kita kata yang perlu dilakukan ialah kita perlu bertaubatlah. Itu memohon keampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian menurut pandangan kebanyakan ulama, memang kita berhak terhadap pokok ataupun modal yang kita laburkan itu. Yang 1,000 tu memang hak kita, itu kita boleh buat apa yang kita sukalah. Tapi dengan kalau sekiranya ada keuntungan yang kita dapat, maka keuntungan itu menurut kebanyakan ulama termasuk Syekh Yusof Qardawi mengatakan bahawa keuntungan itu hendaklah kita salurkan kepada badan-badan kebajikan. Bukan kita kata salur kebajikan itu untuk dapat pahala, tetapi untuk kita nak melepaskan diri kita lah. Sebab kita bila nak buat kebajikan ni kena harta yang halal. Okey, jadi kalau sekiranya ada harta yang tidak halal itu ialah supaya ianya digunakan dengan cara yang baik, sebab yang pendapatan yang tidak halal yang kita dapat itu bukan hak kita, ianya adalah hak orang lain. Allahu a'lam. Jangan kita makan seorang-seorang lah ya. Itu hak orang lain. Ada lagi soalan? Kalau ada silakan. Okey, Muslimat. Assalamualaikum. Nama saya Siti Hawa binti Muhammad Zainal Abidin dari Seraan Rahmaniah, Taman Desa Aman, Lahad. Soalan saya, sekiranya saya ingin mengetahui mengenai instrumen pelaburan yang patuh syariah, apakah badan-badan atau sumber yang boleh saya jadikan rujukan? Terima kasih. Okey, sama-sama. Berat-berat juga soalan dia kan. Tak terjawab saya. Bukan saya jawab. Ni Prof jawab. Silakan Prof. Baik. Kalau kita tengok sekarang ni alhamdulillah banyak kita kata tempat-tempat lah. Khususnya kita kata sekarang ni kita mempunyai internet kan. Jadi cara yang paling mudah ialah untuk kita mendapatkan maklumat melalui internet. Antaranya kita kata kita boleh merujuk kepada laman-laman yang pertama kita kata laman MIFC ataupun Malaysian Islamic Financial Center di bawah Bank Negara. Pergi ke laman Bank Negara Malaysia, kita boleh dapat maklumat di situ. Yang kedua, ISRA, badan yang saya ketuai, di laman web ISRA www.isra.my juga banyak maklumat yang boleh diperolehi berkaitan dengan pelaburan Islam dan juga keuangan Islam. Di samping itu, Suruhanjaya Security juga mempunyai banyak maklumat kita kata. Dan kalau kita tengok sekarang ni maklumat-maklumat yang berkaitan dengan pamphlet dan sebagainya, kita pergi ke kebanyakan institusi keuangan Islam, mereka telah ada
kita kata pamphlet ataupun kita kata bahan-bahan yang boleh kita rujuk, kita kata untuk mendapatkan maklumat berkaitan dengan pelaburan Islam, sama ada perbankan, pasaran modal dan sebagainya. Ya. Terima kasih Prof. Nak lebih faham lagi, dapat maklumat lanjut, penjelasan detail, datanglah ke sini sempena Minggu Saham Amanah Malaysia. Datanglah, banyak penjelasan yang boleh kita dapatkan daripada mereka yang ada di sini. Apa puan-puan, kita berehat sekali lagi kembali selepas ini. Alhamdulillah, terima kasih kepada anda semua yang terus setia dengan Al-Kuliah pada petang ini tentang tajuk kita Ibu Duit. Jadi kita masuk bab pelaburan lah Ustaz ya, pelaburan. Banyak-banyak pelaburan ni kita tak malah ada tertipu. Pelaburan cepat kaya dan macam-macam lagi lah Ustaz. So macam mana nak cari pelaburan yang betul-betul berlandaskan syariat Islam? Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Secara mudahnya, bagaimana yang kita dah faham bahawa Islam memang suruh kita melabur. Duit tidak boleh beku, perlu dikembangkan supaya manfaatnya maksimum. Cuma persoalannya ialah di mana? Yang kita nak cari sudah pasti cari pelaburan yang berlandaskan syariah. Bagaimana nak pasti, nak cari, nak tentukan pelaburan itu pelaburan yang berlandaskan syariah. Yang pertama, kita kena tentukan tempat yang dilaburkan itu mesti tempat-tempat yang halal. Tidak terlibat dengan riba, tidak terlibat dengan judi, tidak terlibat dengan perkara-perkara yang lain lagi yang diharamkan dalam Islam. Yang jelas, yang telah diharamkan dalam Islam. Dan yang kedua, caranya mesti betul. Caranya mesti betul, kalau ikut dalam konteks kita, mesti mengikut kaedah yang dibenarkan oleh syarak, menggunakan kontrak-kontrak syariah yang betul. Dan kontrak-kontrak syariah yang popular hari ini Ustaz, yang biasa disebut ialah mudharabah, iaitu perkongsian untung, ataupun musyarakah, berkongsi modal dan juga berkongsi keuntungan. Dan yang ketiga, mestilah pelaburan itu ditawarkan oleh institusi yang sah, yang dilaisenkan oleh pihak berkuasa. Alhamdulillah, negara kita ini ada pihak yang memantau, pihak berkuasa yang memantau, dan pastikan pelaburan yang ditawar, yang tuan-tuan nak sertai itu ditawarkan oleh institusi yang sah, yang dilaisenkan oleh pihak kerajaan dan bukan diambil di tempat yang digantung di banner di tepi jalan dan sebagainya ya. Pastikan institusi yang sah. Dan yang keempatnya, mesti ada penasihat syariah. Ini perkara yang mesti. Sebab untuk memantau dari segi pelaburannya sama ada betul mengikut syariah ataupun tidak. Dan yang kelima, ini biasa kita terkeliru. Tiada jaminan untung. Maknanya kalau tuan-tuan diberi jaminan masuk pelaburan ini mesti dapat untung, itu bercanggah dengan syariah. Sebab pelaburan dalam Islam tidak ada jaminan mendapat untung. Dia tertakluk kepada untung dan rugi. Mana ada perniagaan, mana ada satu kerja boleh untung saja Ustaz. Itu kerja, saya pun tak tahulah kalau ada kerja macam tu bolehlah kita pergi, tapi itu tidak dibenarkan dalam Islam. Mesti tertakluk kepada untung dan rugi. Kalau ada pihak yang boleh memberi jaminan, maknanya dia lebih hebat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang keenam ialah tiada keuntungan segera. Hari ini labu, esok berpuluh-puluh persen diberi jaminan sebegitu. Jadi itu untuk panduan kita supaya kita tidak terkeliru dalam memilih pelaburan, dalam memilih pelaburan yang tepat, yang menepati syariah. Saya rasa itu panduan yang cukup mudah dan kita boleh terus amal. Dan untuk lebih faham lagi, insya-Allah kita boleh datanglah ke Minggu Saham Amanah ni Ustaz. Okey, terima kasih Ustaz Wan. Apa pun kalau anda berada di jauh, tempat yang jauh, boleh terus ke bank-bank yang mengamalkan operasi Islam ni, tanya pegawai syariahnya. Ni betul tak betul Ustaz pelaburannya. Saya tanya Prof tentang masalah pelaburan tadi ya. Tadi kita simpan bantal kan, simpan dalam bank. Apa kepentingan kita melabur? Apa kebaikan kita buat pelaburan? Satu lagi Prof, apa itu unit saham? Apa itu amanah saham? Kita bisa dengar saham-saham tapi tak apa jelas lah. Apa kan dimaksudkan? Silakan. Baik, dalam sebagai seorang Muslim, sebagai seorang mukmin, kita kata kita perlu menguruskan harta yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Bila kita sebut tentang harta ni, ada harta yang kita nak gunakan sehari-harian lah. Yang itu biasanya kita akan simpan di dalam bank dan sebagainya, institusi keuangan. Dan sebagai seorang Muslim, kita mesti menyokong, kita kata, institusi keuangan Islam dan simpan di dalam bank-bank Islam.
Kemudian bahagian yang selebihnya kita kata kita gunakan ianya untuk melabur. Jadi yang nak kita gunakan untuk melabur, salah satu daripada tempat yang boleh kita melabur, kalau kita lihat Pemodenan Nasional Berhad umpamanya, kita kata mempunyai banyak alat-alat kita kata yang boleh dilaburkan di dalam unit amanah saham. Yang mana unit amanah saham ini kalau kita lihat pelaburan daripada setiap orang, kita kata tuan-tuan dan puan-puan di depan saya ni, kalau kata ada 1,000 orang, kita kata 1,000 orang, seorang bagi 100, 200, 1,000, 2,000, semua itu akan dikumpulkan di dalam satu dana dan dana ini akan dilaburkan di dalam pelaburan-pelaburan yang patuh syariah, mana itu pelaburan yang telah diiktiraf bahawa ianya adalah satu yang dibolehkan di dalam syarak. Di sana adalah kita kata kriteria-kriteria yang ditentukan oleh penasihat syariah berkaitan dengan di mana boleh dilaburkan. Jadi kumpulan kita kata pun duit-duit yang dikumpulkan ini akan dilaburkan oleh mereka yang profesional. Itu yang penting. Dan alhamdulillah kalau kita tengok setakat inilah kebanyakan daripada pelaburan yang kita buat, pelaburan Islam khususnya yang kita buat, keuntungan itu akan ada dan akan ada keberkatan kita kata di dalam Malaysia, dalam kehidupan di Malaysia, kita. Ya, di Malaysia. Alhamdulillah. Itulah perempuan yang tentang berkatnya dan ada ilmunya kita ni, itulah hebatnya. Jadi nak tanya Ustaz Wan, satu lagi Ustaz. Bila kita sebut tentang pelaburan ini, mana ibu duitnya? Kat mana ibu duitnya? Kalau orang balik Mekah kan dia tawar, dia buat duit RM1, dia tawar 7 keliling, masuk poket ini ibu duit. Untuk membiak-biakkan duit lain. Dalam pelaburan apa ibu duitnya? Silakan. Dalam pelaburan Ustaz, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita boleh katakan ibu ni merujuk kepada modal utama lah Ustaz. Kalau sebut dalam pelaburan, kita nak melabur ialah duit lebihan ataupun yang kita peruntukkan khusus di mana dan kita laburkan di tempat-tempat yang memang dari sudut satu sebagaimana yang disebut tadi, diiktiraf, institusi diiktiraf, supaya ada jaminan supaya perkara itu diurus dan ditadbir dengan sebaik yang mungkin. Kalaulah diurus dan ditadbir oleh institusi yang tidak dikawal selia oleh pihak yang berkuasa, maka berlakulah penipuan. Barangkali hari ini boleh bagi keuntungan, tapi mereka yang datang besok dah tak ada. Gate pun dah berkunci Ustaz. Maknanya yang jadi ibu duit itu adalah modal tuan-tuan dan diletakkan pada tempat yang diiktiraf, yang diuruskan oleh mereka yang profesional dan di mana modal itu tidak hilang, malah boleh memberi pulangan lagi kepada mereka yang melabur, bukannya lebur tapi benar-benar melabur. Terima kasih Ustaz. Okey, Prof, tentang unit saham tadi, unit amanah saham, apa itu? Apa kebaikan untuk pelabur-pelabur? Ni kira datang ni semua pelabur ni, Prof. Apa kebaikan kalau dia beli unit saham ataupun amanah saham? Silakan, Prof. Okey. Yang pertama kalau kita lihat apabila tuan-tuan dan puan-puan membeli unit amanah, yang paling utama kita kata sebagai seorang Islam bila melabur dalam unit saham amanah Islam ini, harta kita itu dilaburkan di dalam institusi ataupun di dalam portfolio yang dibenarkan oleh syarak. Itu yang pertamalah. Sebab itu tuntutan yang disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keduanya kita kata apabila ia ni dilabur, kalau kita kata saya ada 1,000, tuan-tuan ada 2,000, 3,000, penonton di rumah ada berapa, kalau kita laburkan duit kita yang ada 1,000 tu kita laburkan sendiri, kita buat itu, kita buat ini, keuntungan yang kita dapat itu mungkin terhadlah. Tapi apabila dilaburkan, semua itu dikumpulkan dan dilaburkan di dalam pelaburan yang agak besar, insya-Allah kita kata keuntungan yang akan kita dapat juga adalah besar. Jadi pulangan yang kita akan dapat daripada aktiviti melabur itu dengan secara kolektif begitu, insya-Allah akan memberikan pulangan yang lebih besar berbanding kalau kita melabur. Dan kemudian kita kata wang kita insya-Allah terjagalah. Sebab apabila kita memberikan wang kita kepada institusi yang diiktiraf oleh Suruhanjaya Security dan juga badan-badan pengawal seliaan yang kita ada, maka wang kita itu insya-Allah terjamin. Itu juga adalah satu yang amat penting daripada kita duk melabur sekarang ni. Banyak kalau kita tengok ada orang dia beli forex ataupun mata wang asing ni melalui komputer. Sehari dua lepas tu tengok buka-buka tak ada dah. Habis duit yang dia
dia masukkan tu 1,000, kadang-kadang sampai 10,000 US dollar dan sebagainya, hilang begitu saja, tidak ada jaminannya. Okey, janganlah kita tertipu dengan pelaburan-pelaburan yang tidak dibenarkan oleh hukum syarak. Apa pun perempuan, kita berehat sekali lagi dan jumpa selepas ini dengan Ibu Duit. Bika khairil khalqi kullihim maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi. Alhamdulillah, terima kasih kepada anda semua. Ini kita cerita Ibu Duit dulu ya. Ibu Duit, nak tanya Ustaz Wan sebagai kesimpulan Ustaz lah. Ustaz, kalau kita di luar sana Ustaz, yang kadang-kadang tengok segi pakaiannya, subhanallah, melegek-legek jubahnya Ustaz. Ke masjid tak pernah tinggal, baca Quran rajin. Tapi kadang tengok bukan takaful pun dia ambil Ustaz, untuk kereta ke, untuk rumah ke, untuk pribadi diri sendiri ke, ataupun bukan pelaburan Islam. Tapi dari segi kehidupannya, subhanallah, hebat. Apa komen Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ustaz Fauzi. Kalau kita rujuk kepada Al-Quran ya Ustaz ya, Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh kita udkhulu fis-silmi kafah. Ya, masuklah Islam itu secara keseluruhannya. Maknanya tak boleh ambil sebahagian-sebahagian. Kalau pakaian dah Islam, cara makan dah Islam, cara hidup dah Islam, berkaitan dengan keuangan pun Ustaz, mestilah mengikut cara Islam. Barulah kita panggil betul kaedahnya. Mana mencakupi daripada A ke Z lah Ustaz. Daripada yang sepatutnya lah ya. Daripada mencakupi secara keseluruhannya. Ya, sebab ini berkaitan dengan soal halal dan juga berkat. Dalam hidup kita ni tuan-tuan, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian, yang pertama kita kena pentingkan soal halal. Sebab daripada halal inilah lahirnya berkat. Bila berkat, inilah yang kita duduk minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Maknanya minta dengan Allah di dunia baik, dapat hasanah, di akhirat pun dapat hasanah, selamat daripada neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Dua benda yang sangat penting yang kita perlu ambil berat, perlu perhatian. Soal yang pertama halal, yang kedua soal berkat. Bila halal sudah terjaga Ustaz, insya-Allah soal berkat itu akan datang insya-Allah. Kita jangan bimbang, sebab itu dalam soal berkaitan dengan harta, dengan hidup kita ni Ustaz, cara dapat kena tengok. Cara kita dapat harta itu kena perhatikan. Cara macam mana kita dapat? Cara mencuri ke ataupun cara yang dibenarkan dalam Islam? Cara yang dibenarkan dalam Islam itu betul-betul ke ikut kaedah yang telah ditetapkan dalam Islam? Dan yang kedua, Islam tengok cara guna Ustaz. Ya, cara dapat okey dah, alhamdulillah. Tetapi cara gunanya membazir, bukan digunakan pada benda untuk manfaat diri ataupun manfaat orang ramai Ustaz. Jadi 4 benda saya sebagai kesimpulan Ustaz: halal, berkat, cara dapat, cara guna. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, lengkap. Okey Prof, nak tanya, ada tak orang bukan Islam yang ambil saham Islam ni? Ada tak? Kalau ada, malu kita. Silakan. Kalau kita lihat secara keseluruhan, ini satu perkara lah saya nak sampaikan pada tuan-tuan dan puan-puan. Pelaburan Islam ni sememangnya dia tidak terhad. Orang Islam boleh ambil, orang bukan Islam pun boleh ambil. Dan ada kita kata kajian yang dilakukan, ada setengah institusi keuangan Islam tu kita kata orang yang bukan Islam lebih banyak lagi melabur ataupun mengambil produk-produk Islam berbanding dengan orang Islam. Kadang-kadang malu kita. Kenapa? Kalau kita tengok perangkaannya, kita kata kita orang Islam dekat Malaysia ni lebih ramai lagi daripada orang Islam. Tetapi ada institusi keuangan Islam yang orang bukan Islam lebih ramai lagi yang melabur, yang menggunakan produk-produk Islam berbanding dengan kita. Jadi saya nak menyerulah kepada tuan-tuan, perempuan, muslimin dan muslimat untuk kita sama-sama membantu untuk kita membangunkan institusi keuangan Islam. Dan kemudian satu lagi yang saya nak pesan, supaya kita beristiqamah lah. Kita ni kadang-kadang bila kita melabur masuk dalam unit amanah contohnya ataupun instrumen pelaburan yang lain, masuk duit tu semangatlah. Nak letak duit tu, nak melabur kita kata untuk nak mendapatkan pulangan. Tetapi lepas bulan, selepas 2 bulan, tak sempat lagi kita kata nak dapat untung pun dah tarik, kita bawa keluar duit gitu, kita gunakan untuk perkara yang lain. Istiqamah tu penting, sebab bila kita sebut melabur, bila kita sebut untuk kita nak meletakkan, sebab kalau bagi duit kepada institusi dalam seminggu kita kata apa sangat yang boleh dibuat, kan?
Sebab pelaburan ini dia memerlukan waktu yang panjang untuk kita mendapatkan pulangan yang baik. Jadi istiqamah itu penting kita kata di dalam kita memastikan bahawa kita mendapat pulangan yang baik. Dan satu lagi yang anda nak pesan ialah kita ni kadang-kadang terpedaya dengan janji-janji daripada khususnya kita kata pihak-pihak yang mengutip dana dengan cara yang tidak berlesen ini. Dia sebut dapat untung banyak ni, banyak itu, kita rasa seronok. Itu pun satu perkara yang perlu kita berhati-hatilah. Okey, terima kasih Prof. Terima kasih Ustaz Wan Jamizan atas kupasan yang cukup baik pada petang ini tentang ibu duit. Mudah-mudahan kita teruskan pelaburan, beli saham-saham yang Islam dan seterusnya kita istiqamah dan jangan ambil letak kat situ biar dia jadi ibu duit. Apa pun puan-puan, terima kasih kepada semua yang hadir pada petang ini. Terima kasih kepada PMB dan juga Takaful Ikhlas yang telah menaja secara langsung Al-Kuliah pada petang ini. Dan insya-Allah puan-puan kita akan jumpa pada minggu depan di Kuantan Sempurna Johor dengan tajuk kita yang lain iaitu ibadah intim. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanpa agama manusia binasa, tanpa ilmu manusia buta, tanpa iman manusia sengsara, tanpa ukhuwah manusia tersiksa, tanpa ukhuwah manusia tersiksa. Tanpa agama manusia binasa, tanpa ilmu manusia buta, tanpa iman manusia sengsara, tanpa ukhuwah manusia tersiksa, tanpa ukhuwah manusia tersiksa.